Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jadi untuk kelas hari ini kita akan masuk subtopik yang terakhir untuk bab 4 iaitu aplikasi indeks, set dan logaritma. Jadi sebelum kita masuk untuk subtopik hari ini, marilah kita imbas kembali dahulu ke semua rumus yang kamu telah pelajari berkenaan indeks, set dan logaritma. Jadi di sini saya telah senaraikan rumus-rumus yang kamu gunakan sepanjang kamu pelajari bab 4 ini. Jadi kita ada 3 rumus iaitu indeks, set dan logaritma. Jadi untuk bab ini kamu kena faham betul-betul macam mana cara nak guna rumus ni dan kamu kena sesuaikan soalan dengan menggunakan rumus-rumus yang diberikan ni. Jadi macam mana cara sekalipun kamu kena ingat dan faham betul-betul rumus yang kamu pelajari ni. Jadi tanpa melengahkan masa, kamu keluarkan buku tulis masing-masing untuk kita catatkan pembelajaran hari ini. Jadi kita teruskan dengan slide seterusnya. Untuk hasil pembelajaran, di akhir pembelajaran ini, murid berupaya untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan indeks, set dan logaritma dengan tepat. Jadi saya akan berikan beberapa contoh untuk kamu faham macam mana cara nak untuk aplikasikan rumus-rumus indeks, set dan logaritma dalam soalan yang diberikan. Jadi contoh yang pertama, rajah di atas menunjukkan sebuah segi empat sama yang mempunyai luas 8 cm persegi. Tentukan perimeter dalam sentimeter segi empat sama ABCD itu. Tulis jawapan anda dalam bentuk set. Jadi mula sekali kamu kena faham betul-betul apa soalan nak. Soalan nak kita cari perimeter. Apa itu perimeter? Perimeter adalah ukur lilit bagi satu objek. Jadi kita kira yang ni. Kita cari panjang bagi setiap sisi ni. Jadi soalan berikan ni adalah luas bagi segi empat sama. Kalau segi empat sama maksudnya sisi-sisi ni adalah sama. Jadi kalau kat sini adalah X, jadi yang ni pun X, yang ni pun X, yang ni pun X. Sebabnya sisi dia adalah sama. Jadi untuk kita cari luas, luas bagi segi empat sama adalah panjang darab lebar. Jadi kat sini kita punya panjang adalah X. Kita punya lebar pun adalah X. Jadi, kita boleh katakan dia ni adalah X kuasa 2. Lepas tu, dia dah beri luas bagi segi empat sama ABCD tu adalah 8 cm persegi. Jadi, kamu boleh selesaikan. Saya tulis dalam bentuk macam ni. X kuasa 2 sama dengan 8. Jadi, kita nak cari nilai X. Sebab kita cari perimeter, kita mesti dah kena tahu nilai setiap sisi ni berapa. Jadi cari nilai X. X sama dengan kalau kat sini kuasa, kita pindah kat sini, kita akan jadi set. Jadi set 8. Kalau kamu tekan kalkulator, akan keluar nombor bulat tak set 8 ni? Takkan dia akan keluar dalam bentuk set lah, yang point tu kan. Jadi mula sekali sebabkan 8 ni bukan nombor faktor tak nisbah. Jadi kita kena pemudahkan dia dulu. Kita kena faktorkan dia dahulu. Jadi 8. 1 darab dengan 8. 2 darab dengan 4. Jadi kita pemudahkan dia. Kita akan dapat set 4 darab 2. Bila kita dah dapat macam ni, kita ingat balik rumus set tadi. Kalau set, bila dah darab macam ni, kan, bila dah duduk bersama macam ni, tapi lepas tu kita boleh pisahkan dia. Jadi X sama dengan set 4 darab set 2. Jadi set 4 ni berapa? 2.
Okey, darab dengan set 2 sebab kita tak boleh dapat nombor bulat. So, kita tulis je 2, set 2. Okey, jadi kita dah dapatlah nilai X. Sekarang ni, kita nak cari perimeter. Okey, kita nak cari perimeter. Okey, perimeter kan ukur lilik satu objek. Jadi, untuk perimeter bagi A, B, C, D ni, okey, kita akan dapat X tambah X tambah X tambah X. Atau kita boleh juga tulis 4 kali X. 4X. Jadi kita selesaikan 4. X kita adalah 2 set 2. Nanti kita akan dapat 4 darab 2, 8 set 2. Jadi ini dah adalah nilai perimeter. Okey, kalau kamu pening lah macam kenapa tiba-tiba dapat 4X ni, kamu boleh juga tulis macam ni. Okey, kamu tulis satu-satu. X tu kamu ganti nilai 2 set X, set 2 tambah 2 set 2 tambah 2 set 2 tambah 2 set 2. Okey, kamu boleh juga tulis macam ni. Okey, ingat balik kalau rumus set macam mana. Kalau dia punya set ni sama, kita boleh sekalikan dia. Yang dia berkait dengan indeks juga. Jadi 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 set 2. Okey, tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 akan dapat 8 set 2. Okey, tetap dapat sama. Okey, jadi selesailah untuk contoh yang pertama. Jadi kita terus masuk contoh yang kedua. Okey. Untuk contoh yang kedua ni berkait dengan isu semasa sekarang ni. Okey, soalan dia, ahli epidemiologi mendapati bahawa penularan virus COVID-19 di kalangan manusia tersebar seluas. Sekejap, saya highlightkan kataan yang penting. Okey, tersebar seluas C dalam kurungan N 1000 darab 5 kuasa 0.2 N eka. Dan N ialah bilangan minggu selepas pemerhatian awal dibuat. Jadi kat sini ada 3 soalan yang kamu kena selesaikan. Kamu jangan pelik lah bila tiba-tiba soalan satu je tapi ada anak-anak banyak A, B, C. Okay, so biasa soalan memang macam ni. Jadi cari luas asal kawasan penularan COVID-19. Okay, B pula dia nak cari luas kawasan penularan virus COVID-19 setelah 10 minggu. Yang C, berapakah masa yang diambil untuk virus COVID-19 menular ke kawasan seluas 50,000 ekar. Okay, jadi kita selesaikan satu persatu. Okay, jadi kita selesaikan yang A dahulu. Okey, yang A dahulu. Okey, yang A ni dia nak cari luas asal kawasan penularan virus COVID-19. Jadi kat sini dia dah bagikan kita satu penyataan lah kat sini. Yang COVID-19 ni tersebar seluas CN 1000 darab 10 5 0.2 N eka ni. Jadi kamu just salin balik yang ni. Okey. C N sama dengan 1000 darab 5 kuasa 0.2 N. Okey, jadi dah tahu kan? Jadi sebabnya dia nak cari luas asal. Okey, jadi dia nak cari kat sini luas asal. Okey, kalau asal mestilah dia tu nilai dia kosong. Kan? Dia punya N tu sama dengan kosong sebab dia asal, dia tak ada nilai pun lagi. Okey, jadi untuk soalan ni kita gantikan N ni N sama dengan kosong. Jadi kita masukkan dalam pernyataan ni C kosong sama dengan 1000 darab 5 kuasa 0.2. Okey, sekarang ni kita punya N ni adalah kosong. Jadi kita masukkan kosong. Okey, macam tu. Jadi kita selesaikan 1000 darab dengan 5 kuasa 0.2 darab kosong akan dapat kosong. Jadi 1000 darab, okey, ingat balik rumus indeks yang mana kalau 5 kuasa kosong kita akan dapat
1. Okey, jadi 1000 darab 1 akan dapat 1000 ekar. Jadi selesailah untuk soalan A. Jadi kita tengok pula soalan B dia nak apa? Okay, soalan B dia nak luas kawasan penularan COVID-19 setelah 10 minggu. Okey, sekarang ni dia punya N sama dengan 10. Okey, jadi dia punya N adalah 10. Jadi sama, kita salin balik pernyataan ni. Okey, ni untuk B. C, N sama dengan 1000 darab 5, 0.2 N. Okay, jadi sekarang ni sebab dia soalan dia nak 10 minggu. Jadi kamu gantikan N ni sebagai 10. Okay, 10 minggu. Jadi N sama dengan 10. Jadi 1000 darab dengan 5, 0.2 N tu 10. Jadi kamu selesaikan 1000 darab 5, 0.2 darab 10 akan dapat 2. Okay, jadi kamu selesaikanlah. Okey, kira kamu akan dapat 25,000 ekar. Okey, jadi kalau untuk 10 minggu virus COVID-19 ni akan merebak sehingga 25,000 ekar. Okey, cepat tak cepatnya dia merebak. Okey, jadi untuk soalan terakhir ni adalah dia nak cari masa yang diambil untuk virus COVID-19 menular ke kawasan seluas 50,000 ekar. Okey, sekarang ni CN ni kita dah tahu dah 50,000 ekar. Jadi sekarang ni kita nak cari nilai N ni apa. Okey, jadi kita teruskan. Okey, jadi soalan C ni dia sama je. Kamu guna formula pernyataan yang sama, iaitu CN tu. Jadi kamu kira C N sama dengan 1000 darab 5, 0.2 N. Okay, cuma untuk soalan ni kamu dah tahu C N ni sama dengan 50,000 ekar. Okay, jadi kamu nak cari nilai N. Okay, untuk nilai N, jadi kamu salin. Okay, kamu gantikan nilai 50,000 ekar ni dalam C N ni. So, 50,000 sama dengan 1000 darab 5, 0.2 N. Okey. Jadi, nombor sekali, okey, 5, 0.2 N. Sebab kita cari N kan, jadi kita asingkan dia dulu. So, 50,000 bahagi dengan 1000. Kita selesaikan satu persatu. Okey, 5, 0.2 N sama dengan 50. Okey. Bahagi kita akan dapat 50. Okey, dapat 50. Lepas tu, untuk selesaikan ni, sebabkan kita tak boleh nak pemudahkan 50 ni jadi dalam bentuk indeks, kan? Jadi kita ingat tak yang macam mana kita nak selesaikan soalan berkait dengan logaritma. Okey, jadi kita boleh tambah log 10 di kedua-dua bahagian. So kita tambah log 10, 5, 0.2 N. Ingat kenapa kita tambah log 10? Sebabnya kita nak dapatkan nilai. Okay, jadi kalau dapatkan nilai, kita kena buat log 10 ataupun log saja kita. Tak tulis 10 ni pun tak apa. Jadi, kita selesaikan. Okay, disebabkan ingat rumus log macam mana. Kalau kuasa, kita boleh pindah dia bawa ke depan. Jadi, 0.2 N log 10 5 sama dengan log 10 50. Okey, jadi kita tinggalkan N, duduk seorang-seorang dulu. 0.2 N. Okey, log ni kamu pindah bawa pergi sini. Log 10 50 bahagi dengan log 10 5. Okey, kita kira satu persatu. Okey, jadi saya akan buka kalkulator. Sekejap. Okey, jadi kita akan selesaikan guna kalkulator. Jadi kat sini 0.2 N sama dengan kita kira. Okey, so log 50 bahagi dengan log 5. Kita akan dapat
2.430. Kita bundahkan ni akan dapat 7. Okey. Jadi kita carilah nilai N tu sama dengan 2.4307 bahagi dengan 0.2. Okey, jadi kita bahagi dengan 0.2. Answer bahagi 0.2. Kita akan dapat 12.15 minggu. Jadi inilah jawapan untuk kamu selesaikan yang C. Okey, jadi situ saja contoh yang saya boleh berikan pada kamu untuk kamu fahamkan tajuk ni. Jadi sini, sekejap ya, saya slideshow. Okey, jadi kat sini ada latihan pengukuhan. Okey, jadi untuk latihan pengukuhan ni adalah untuk uji kefahaman kamu terhadap topik bab 4 indeks, set dan logaritma. Jadi saya berikan 3 soalan aplikasi indeks, set dan logaritma dalam kehidupan seharian. Okey, jadi kamu boleh cuba jawab 3 soalan ni. Bukan cuba, kamu kena jawab soalan ni. Okey, jadi saya akan bagi masa dalam 10 hingga 15 minit untuk kamu jawab. Jadi lepas 15 minit kita akan bincangkan soalan ni dalam grup Telegram. Okey, jadi saya akan panggil nama mana-mana untuk tunjukkan jawapan kamu dalam grup Telegram. Dan kalau perlu, saya akan buat Google Meet untuk bincangkan soalan ni, okay, supaya kamu lebih faham macam mana cara nak selesaikan. Okay, jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, saya akan rumuskan apa yang kamu pelajari pada bab 4 ini. Okay, sepanjang bab 4 ini kamu pelajari 3 benda, iaitu indeks, set dan logaritma. Jadi untuk setiap satu ni dia ada rumus dia masing-masing. Okey, untuk indeks ni dia ada apabila kita darabkan 2 indeks, 2 kuasa, kita boleh gabungkan dia jadi satu asas, dan kuasa itu kita akan boleh tambah. Okey, jadi yang ni kalau kita bahagi jadi tolak. Okey, jadi kalau yang ni dia darab tapi dalam kurungan, jadi kamu boleh darab kuasa tu. Jadi asas dia sama, tapi yang berubahnya adalah kuasa dia. Jadi untuk set pula, okay, jadi kat sini kalau set A darab dengan set A, kita akan dapat A. Okay, kamu ingat balik apa yang kamu dah belajar sebelum ni. Tapi kalau set A darab dengan set B, kita akan dapat set A B. Okay, kalau mula dia duduk di bawah bumbung yang asing, kan, duduk rumah masing-masing, tapi lepas tu kita boleh jadikan dia bawah satu bumbung. Okay, jadi sama juga kalau kat sini darab, kalau bahagi, kita boleh bahagi jadikan dia satu set juga, jadi set A per B. Okay, jadi kat sini rumus yang terakhir adalah bila kita A tambah set B darab dengan A tolak set B, kita dapat A kuasa 2 kembangan dan pemfaktoran. Okey, jadi yang ni last sekali yang kita baru belajar minggu lepas, iaitu logaritma. Okey, untuk logaritma ni apabila log XY asas A adalah sama dengan log X asas A tambah dengan log Y asas A. Jadi kalau darab, kita boleh asingkan dia jadi tambah. Okay, kalau kat sini bahagi, kita asingkan dia jadi tolak. Lepas tu kat sini kalau dekat nombor dekat B ni ada kuasa N, jadi N ni kita boleh pindah dia bawa ke depan, jadi N log B asas A. Okay, jadi kat sini juga kita baru belajar juga tentang rumus penukaran unit. Okey, kalau log B asas A sama dengan log B asas C per dengan log A asas C. C ni adalah asas yang kamu nak tukar. Contohnya kalau soalan minta kamu tukar kepada asas 2, jadi C ni adalah 2. Kalau minta tukar kepada asas logaritma jati, log E, jadi kamu tukarlah jadi log E macam tu. Okey, kalau yang ni pula log B kuasa asas A sama dengan 1 per log A asas B. Jadi kalau untuk yang ni, kau tengok kat sini AB, tapi yang ni 1 per BA, dia berubah kedudukan sahaja. Jadi inilah yang dapat kita rumuskan untuk pembelajaran kita
sepanjang 2 minggu ni. Okey, kamu boleh saling yang ni tampal dekat bilik masing-masing untuk kamu lebih ingat macam mana cara nak gunakan rumus-rumus ni. Jadi sebelum kita akhiri kelas kita ni, macam biasa kerja rumah kamu, okey, saya nak kamu selesaikan latih diri 4.14 dan latihan intensif 4.4. Jawab semua soalan. Okey, jadi kita sambung pembelajaran kita dalam grup Telegram. Okay, sampai situ saja. Sekian, terima kasih.